Hello, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Al-Quran bukan sahaja membaca, tapi juga Al-Quran adalah petunjuk yang membimbing kehidupan manusia ke arah keadilan dan juga kasih sayang. Okey, dalam video ini saya akan terangkan ataupun menghayati maksud dan tafsir ayat Al-Quran, surah Al-Quran, iaitu surah An-Nisa ayat yang ketiga. Okey. Sebelum tu, nama saya Nur Quratul Ayuni binti Ghazli, Elias Ghazali. Saya dari kos DSK iaitu Diploma Reka Bentuk Pengiklanan Digital, sesi Jen Jun 2025. Okey, dalam video ni saya akan terangkan ataupun menghayati surah An-Nisa ayat yang ketiga. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankinhu mataba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa qubaq. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulun. Terjemahan dia adalah, dan jika kamu takut apabila tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, maka berkahwinlah dengan perempuan-perempuan yang lain yang kamu senangi, 2, 3 ataupun 4. Tetapi jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah seorang sahaja, atau hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat atau untuk mencegah supaya kamu tidak berlaku zalim. Okey, ayat ini diturunkan bagi teguran bagi para lelaki dalam mengambil kesempatan terhadap perempuan yatim demi harta mereka. Okey, Islam datang menegaskan jika kamu bimbang tidak mampu berlaku adil kepada anak yatim, maka janganlah kamu nikahi mereka dengan niat yang salah. Okey, macam saya cakap, niat dia macam demi harta mereka. Okey, kahwinlah dengan wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 ataupun 4. Tetapi, ingat tu tetapi, hanya jika kamu mampu berlaku adil dalam semua aspek lah, seperti nafkah, giliran, setiap isteri dan juga layanan zahir. Okey, namun jika kamu bimbang tidak mampu berlaku adil, maka cukuplah seorang sahaja, janganlah kahwin. Ramai kalau rasa diri tu tidak dapat berlaku adil dari segi nafkah, zahir dan juga giliran lah, macam saya cakapkan tadi. Ini menunjukkan bahawa keadilan adalah asas utama dalam rumah tangga. Terutamanya dalam perkahwinan poligami ni adalah pilihan yang lebih dekat bagi mencegah kezaliman. Okey, apa yang saya dapat cari, menurut Syahid Qutb, poligami bukan sesuatu yang digalakkan, tetapi hanyalah qusah, iaitu kelonggaran yang dibenarkan dalam keadaan yang tertentu, seperti menjaga kebajikan wanita ataupun anak yatim. Asalkan lelaki tu benar-benar berlaku adil lah. Tetapi realitinya dekat yang kita lihat dari mata kasar kita, berlaku adil secara emosi ni sangatlah sukar, betul tak? Sebab maka itulah Islam lebih menganjurkan kepada kita untuk berkahwin dengan seorang isteri sahaja. Faham tak bagi para lelaki? Faham kan? Okey, pengajaran dan juga penghayatan bagi surah An-Nisa ayat yang ketiga ini, ayat ini mendidik kita tentang konsep adil, bukan sekadar perkahwinan, malah dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan adalah asas dalam Islam. Melalui ayat ini, kita belajar bahawa Islam sangatlah menghargai hak wanita. Dan poligami bukan keutamaan tetapi pengecualian dalam keadaan yang tertentu. Okey, kadang-kadang kita dengar orang cakap lelaki boleh kahwin 4, Islam benarkan. Tapi sebenarnya ramai yang lupa ayat ni bukan suruh kahwin 4, tetapi bagi memperingatkan kalau tak mampu jangan buat. Iaitu kalau tak mampu untuk kita berlaku adil dari segi nafkah
ataupun jeliran ataupun yang lain-lain dalam keadilan berpoligami ni, tak perlu kahwin, tak payah kahwin. Kalau rasa macam diri tak boleh berlaku adil. Okay, Islam bukan agama yang berat sebelah, tetapi bila Allah kata kena adil, bukan setakat adil bagi duit, tetapi juga adil dari segi masa, layanan dan emosi, macam saya cakapkan tadi tu. Dan nak buat semua tu bukan senang. Sebab itu ayat ini ditutup dengan pesan lebih baik kahwin seorang sahaja supaya tak buat zalim. Okey, sebab bila tak adil, yang sakit hati nanti isteri, betul tak? Anak, keluarga, dan akhirnya dari segi diri sendiri pun tak tenang, keluarga pun tak happy macam keluarga-keluarga yang lain. Okey, zaman Nabi dulu berpoligami memanglah wujud, tapi kena ikut syarat yang ketat lah, bukannya suka-suka kahwin lebih. Lepas tu abaikan tanggungjawab sebagai seorang suami yang berlaku adil dalam setiap isteri. Okey. Jadi apa pengajaran dia? Okey, kalau tak mampu adil, jangan kata nak tambah isteri. Takut nanti pahala hilang, dosa pun bertambah. Okey, yang kedua, perempuan bukan barang. Islam datang untuk naikkan martabat wanita, bukan merendahkan martabat wanita. Okey, yang ketiga, kalau nak kahwin, kahwinlah kerana nak bina keluarga yang diredai Allah, bukan kerana nafsu. Okey, yang keempat iaitu yang akhir sekali, anak yatim itu amanah. Jangan ambil kesempatan. Islam sangat jaga hak mereka. Okey, itu saja daripada saya tentang penerangan pemahaman Al-Quran, iaitu surah An-Nisa ayat yang ketiga. Semoga kita dapat terus mengambil iktibarlah ayat-ayat suci Al-Quran ini dan jadikan keadilan sebagai tunjang dalam setiap keputusan kehidupan kita lah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعة